Terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini dan sekarang kita tumpukan perhatian kepada kesihatan. Suatu keadaan yang dipanggil penyakit autoimun. Jadi kepada juga host Hello Doktor, mungkin anda lebih arif tentang perkara ini. Okey, ini antara topik yang pastinya perlu diperhalusi sebab kadang-kadang kita tak tahu ataupun mungkin kurang cakna tentang sebenarnya hampir 80 jenis penyakit di bawah penyakit autoimun ni. Banyak kan? Apa simptom dia? Adakah simptom semua sama? Tanda-tanda, gejala dan juga rawatan dia semua sama untuk penyakit? Itu yang perlu kita fahami. Bila kita ada idea, mungkin lebih mudah. Tapi sebelum kita perkenalkan seorang individu ataupun pakar yang akan berkongsi dengan kita, kita nak anda mengenali apakah sebenarnya dikatakan tentang penyakit autoimun. Sama-sama kita saksikan. Penyakit autoimun merupakan satu keadaan sistem tubuh individu yang menyerang sel atau tisunya sendiri. Gangguan ini berlaku apabila badan manusia menghasilkan antibodi sendiri sebelum menyerang sel sihat pada organ dalaman. Kegagalan membezakan sel atau tisu dalam tubuh mengakibatkan sistem imun menganggap sesetengah anggota badan sebagai bahan asing yang memberi ancaman. Kesilapan serangan sel ini menyebabkan pesakit mengalami simptom seperti keletihan melampau, sakit sendi dan susut berat badan. Pelakon dan penyanyi Elizabeth Tan antara mangsa yang menderita masalah alopecia atau keguguran rambut kritikal akibat penyakit autoimun sejak kecil. Hal ini diakuinya sendiri. Sebenarnya Lizzie ada problem autoimun. Problem ni Lizzie dah ada sejak kecil lagi. Umur 1 tahun, kulit Lizzie affected. So ada patches kat muka, kat badan, kat belakang yang tak ada warna. So warna dia warna putih saja. Kan tak nampak lah ada makeup kan. So, another problem is immune system I attack rambut I. Lizzie akan dapat banyak patch-patch botak. So far Lizzie dah kena 12 kali dah. Kini artis berusia 29 tahun ini hanya bergantung kepada krim steroid bagi menghentikan tumpukan daripada terus merebak. Persoalannya, benarkah penyakit autoimun masih belum ada rawatan? Apakah yang harus dilakukan oleh pesakit bagi mengelak daripada berlarutan ke tahap yang lebih kronik? Jadi nampaknya ia seperti ibarat harapkan pagar pakar makan padi ya, di mana sistem pertahanan badan kita menyerang badan kita sendiri dan menganggap seperti ada satu benda asing yang berada dalam tubuh badan kita. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus saja perkenalkan pakar perunding rheumatologi dan juga perubatan Hospital Chancellor Tunku Mukhris, Profesor Madya Dr. Syahrul Sazliana Syaharir. Ini kalau nak sebut ni, dia kena sebut betul-betul. Betul, dan saya sebut sebagai doktor saja. Assalamualaikum doktor, terima kasih kerana bersama kita. Jadi apa yang kita lihat dengan bingkisan kita tadi untuk kita mengenali penyakit autoimun dan seperti Anim kata tadi, lebih daripada 80 jenis penyakit seperti yang kita nampak Elizabeth Tan mengidap penyakit alopecia dan apa lagi yang terletak di bawah penyakit autoimun. Okey. So seperti yang telah ditunjukkan sebentar tadi, autoimun tu bila antibodi yang dihasilkan tu serang sel kita sendiri. Jadi sel tu boleh berada daripada hujung kaki hingga hujung rambut. Itu sebabnya ada banyak penyakit di bawah autoimun. So di Malaysia antara penyakit yang kerap berlaku adalah seperti rheumatoid arthritis, yang itu adalah penyakit autoimun yang menyerang sendi. Jadi gejala dia lebih kepada sendi. Selain daripada itu ada penyakit yang kita panggil lupus ataupun systemic lupus erythematosus. Nama pendek dia SLE. Yang ini dia lebih suka serang anggota organ dalaman. Okey. Jadi tak semestinya individu tu ada sakit sendi, tapi dia manifestasi dia lebih kepada apa organ yang diserang lah. Kalau paru-paru mungkin susah nafas, dia lebih okey. Selain tu ada banyak lagi lain. Thyroid pun bawa autoimun juga. So memang macam mana kita banyak. Ya, banyak. Kadang-kadang bila kita cakap pasal penyakit autoimun ni, kadang-kadang mereka sering kali kaitkan dengan kita dah kena hidup dengan penyakit ini. Kita dah tak ada orang kata spesifik rawatan yang boleh dihaskan kepada penyakit ini dan itu. Apa komen doktor untuk itu? Okey, itu mungkin kalau kita bicara 20 hingga 30 tahun dulu mungkin tak ada rawatan spesifik. Tapi saya rasa dengan kemajuan sains dan penyelidikan sebenarnya ada banyak pilihan rawatan yang menjurus untuk penyakit autoimun. Berbeza-beza autoimun kadang-kadang walaupun prinsipnya sama, iaitu untuk memastikan antibodi itu tak menyerang sel-sel tu, tetapi banyak rawatan yang berbezalah. Dan walaupun kita masih belum jumpa penawar, tetapi rawatan ini boleh mengawal antibodi ni.
macam Anim cakap, kita hidup dengan antibody tetapi kita kawal antibody itu supaya jangan serang sel-sel organ kita. yang lain. Yang bahayanya kat sini sebab kita mungkin penonton di luar sana seperti saya yang semakin lanjut umurnya, kadang-kadang kita bangun pagi, alamak sakitlah pula kat sini, sakitlah pula kat sini, dan kadang-kadang kita orang kata kita ketepikan, alah biasalah Datuk. Tapi sebenarnya faktor usia menjadi suatu tanda tanya atau memang dia akan serang golongan tua saja, bagaimana Doktor? Okey, sebenarnya autoimun ni boleh berlaku pada bila-bila masa daripada zaman kanak-kanak sehinggalah umur warga emas. Tetapi dia paling sering serang pada peringkat umur di antara 20 hingga 50. Muda. Ya. Tapi bukan bermaksud bila dah warga emas tu tak boleh dapat. Masih boleh. Okey. Okey. So Kebanyakannya dikatakan ada satu artikel peratusan yang lebih menjangkiti ataupun mendapat autoimun ini, penyakit autoimun ini adalah golongan wanita. Mungkin ada justifikasi je kenapa wanita dikatakan senang ada penyakit-penyakit di bawah golongan penyakit autoimun ini. sebab wanita ni special. Kan? Saya nak ambil nafas lega pun saya tak tahu. Sedangkan hati kita wanita ni special. Okey, silakan. So dari segi fisiologinya wanita ni special sebab kita ada banyak hormon. So sebarang perubahan hormon tu kadang-kadang boleh trigger immune system untuk jadi a bit macam bercelaru lah. So itu sebab kita jumpa ramai wanita muda yang masa tu tengah membina kerjaya, membina keluarga, mendapat penyakit ni. Adakah lifestyle ataupun gaya hidup kita ni pada peringkat awal dapat mengurangkan sedikit sebanyak risiko untuk kita mendapat jenis-jenis penyakit autoimun? Bagus soalan Anim tu. So apa faktor risiko dapat autoimun ni? So sebenarnya ada banyak faktor risiko. Okey, kadang-kadang dia dalam satu individu tu ada beberapa faktor risiko yang memainkan peranan. Ada faktor risiko yang kita di luar kawalan kita. Jadi kalau kita buat macam mana pun dia tetap ada dalam diri kita. Contohnya faktor risiko genetik atau keturunan. Okey, yang tu kita memang tak boleh nak ubah kan? Ya. Okey, dan faktor risiko lain seperti hormon dalam wanita lah, yang tu dia memang kita dah dikurniakan, dianugerahkan dengan fisiologi hormon yang begitu. Tapi memang ada faktor risiko yang mungkin kita boleh ubah. Iaitu pertama merokok. Merokok, because rokok itu ada banyak bahan kimia kan. Jadi bila isap rokok, so bahan kimia tu akan berinteraksi dan induce sistem imun yang tak normal. Dan kita yang terdedah kepada asap rokok, mungkin puntung rokok yang dibuang dalam air dan sebagainya, kalau itu semua akan release chemical, so itu antara faktor yang boleh ubah. So gaya hidup sihat, maksudnya exercise as a whole, and kurangkan stres. Stres tu boleh mengganggu imun sistem. Yes. Itu yang paling susah untuk kita kurangkan sekarang. Bagaimana pula dengan pemakanan, atau adakah pantang larang untuk mereka yang ada penyakit autoimun? Secara umumnya tak ada pantang larang spesifiknya. Dia bukan macam penyakit gout yang kita memang betul-betul kenal pasti ada beberapa makanan yang perlu dielakkan. Tetapi untuk pesakit autoimun, dia lebih kepada individu. So selalu saya galakkan macam pesakit saya tu, dia keep a food diary. Mana food yang dia rasa boleh induce macam dia rasa immune system yang dari segi macam kena rash ke atau sakit sendi ke, avoid lah. But generally makanan sihat yang banyak antioxidants, contohnya macam sayur-sayuran, buah-buahan yang natural lah, bukan supplements yang. Okey, tadi kalau kita sebutkan tentang genetik dan sebagainya, adakah penting untuk pasangan baru nak kahwin contohnya mengetahui si pasangan itu ada ataupun tidak, supaya mungkin yalah sebab kita nak dia contohnya seperti thalassemia lah sebagainya kan, kita nak tahu supaya adakah keturunan kita ini akan dapat perkara yang sama, jenis penyakit yang sama, genetic matching. Okey, penting atau tidak? Okey, so sebab genetik dalam penyakit autoimun ini sangat kompleksnya, dia bukan macam thalassemia, maksudnya kita boleh bagi gambaran yang tepat jika pasangan pembawa dan dia pembawa berapa persen anak. Tapi untuk penyakit autoimun ni dia multiple genes yang kita masih lagi tengah discover, in which kumpulan penyelidik di hospital saya di UKM sedang giat mengenal pasti apa genetik yang ada di kalangan kita yang diverse ni kan, ada Chinese, India, Malay kan, berbeza. Banyak sangat markers dia ya. Ya, so kita tak boleh nak kata kalau pasangan kita ada penyakit autoimun anak kita akan kena. Memang ada risiko sedikit tetapi kita tak boleh cakap berapa persen. Tak ada pembuktian saintifik yang mengatakan ada persen tertentu, ada maksudnya persen tertentu. Ya, mungkin kita tak boleh cakap kalau you kahwin dengan ni 50% chances anak you akan dapat. Dia bukan macam tu. Okey, apa yang kita cerita tadi tentang keradangan keadaan seperti rheumatoid arthritis dan sebagainya. Tapi
suatu yang profesor sebut tadi iaitu SLE iaitu lupus ya, yang menyerang organ dalaman. Adakah itu suatu form of autoimmune disease yang lebih berbahaya? Ya, mana-mana autoimmune, penyakit autoimmune yang menyerang organ dalaman kita kira agak bahayalah. Sebab satu, organ dalaman kita tak nampak. Okey. Dan kadang-kadang sukar nak buat diagnosis sebab bila organ dalaman benda yang kita tak nampak, ada banyak test yang kita kena buat. Dan kadang-kadang test tu dia tak balik dengan segera. Jadi itu yang menyebabkan lambat diagnosis, dan bila lambat diagnosis lambatlah rawatan. Okey, so itu antara kekangan bila kena organ dalaman. Tapi masih mampu dirawat ya. InsyaAllah. Okey, adakah kita boleh lakukan saringan ujian kesihatan pada peringkat awal untuk kita mengetahui yang sebenarnya kita ada jenis penyakit autoimun dengan ujian darah ataupun antara ujian-ujian lain? Okey, so itu memang kita tak masih belum ada dalam recommendation. Maksudnya kita tak recommend untuk buat ujian untuk autoimmune saringan. Sebabnya macam saya cakap tadi, faktor genetik memainkan peranan penting. Jadi mungkin kita dilahirkan dengan antibody tu. Tapi antibody tu tak buat apa-apa dekat kita. Jadi dia tak attack pun. Dia tak attack pun. Jadi saya risau kalau kita beramai-ramai buat ujian antibody dan bila positif kita jadi stres. Jadi panik ya. Panik. So bila stres dia akan menyebabkan gejala mula timbul. Daripada tak ada, benda tu jadi ada pula disebabkan stres tu. Jadi cara saringan autoimun lebih kepada bila kita rasa tak sihat, gejala, jumpa doktor dan jumpa doktor yang betul. Doktor pakar yang merawat autoimun. Seorang rheumatologist ya. Bukan saja rheumatologist tapi macam kalau penyakit organ dalaman tu terkena katalah paru-paru atau otak, anda boleh jumpa doktor pakar paru-paru, anda boleh jumpa doktor pakar otak dan mereka akan bantu untuk siasat sama ada ini autoimun atau bukan. Kan? Untuk memberi diagnosis yang betul ataupun tidak. Okey, kita ada sedikit soalan ataupun pandangan ya daripada rakan kita di Facebook. Jom sama-sama kita dengarkan. Nina Syam, berkait dengan autoimun juga ke? APLS. Itu macam mana pula? Okey, terima kasih Nina. Boleh nak dengarkan. APLS tu itulah singkatan nama antiphospholipid syndrome. So di mana dalam darah individu tu ada antibody antiphospholipid. So antibody ni dia menyebabkan risiko blood clot ataupun darah beku dan juga masalah semasa mengandung. Dia boleh menyebabkan keguguran. Inilah sebab dia attack baby and then dalam rahim so and then dia boleh menyebabkan masalah pada bayi dalam kandungan lah. Jadi kalau kita bercakap tentang hormon ni kan, adakah mereka yang sedang hamil pun perlu berjaga-jaga kalau mungkin sebelum ini ada sejarah sakit autoimun, masa fasa mengandung itu bagaimana? Adakah extra care untuk mereka? Ya, mereka ni memang istimewa. Mereka memang kita bila ada pesakit autoimun, kita akan bincang, kita akan plan bersama-sama bila mereka nak mengandung. Kita akan cari waktu yang sesuai. Kita bekerjasama dengan pesakit. Mereka boleh mengandung, boleh berkeluarga seperti biasa. Tapi dengan perancangan yang baik. Doktor tadi masa yang sesuai untuk mengandung. Jadi ada masa-masa. Of course ada. Kita kena pastikan penyakit tu terkawal. Dengan rawatan yang sesuai untuk ibu mengandung dan menyusukan anak. So, macam saya cakap tadi, memang rawatan dah semakin maju. Jadi jangan takut. Berbincanglah dengan doktor anda. Betul. Supaya kita tahu masa yang sesuai, bagaimana untuk kawal sakit yang ada dan tidak lagi menambahkan pada tahap yang serius. Seorang lagi bertanya dengan kita, rakan Facebook kita. Silakan. Jom kita raikan. Saya pesakit autoimun multiple sclerosis yang mendapat diagnosis pada 2013, 6 bulan selepas melahirkan anak bongsu. Upper and lower limb saya lemah dan sekarang dah 4 tahun saya berkerusi roda dan berkelak OKU physical. Very confusing and sad disease. Saya rindu diri saya yang sangat aktif bersukan. Multiple sclerosis, boleh doktor ceritakan? Okey, multiple sclerosis ni lebih kepada penyakit autoimun yang menyerang saraf. Saraf. Jadi biasanya mereka dibawa rawatan pakar saraf atau neurologist. Dan kadang-kadang penyakit autoimun ni memang boleh menyebabkan kecacatan fizikal kekal lah. Bila saraf tu diserang, dia akan menyebabkan kerosakan saraf. So untuk coping, untuk pesakit-pesakit autoimun ni saya galakkan mungkin cuba sertai support group kalau ada, ataupun cuba kalau masih macam dia kata confused tadi kan, mungkin dia boleh berbincang dengan doktor dia
dan clearkan apa yang dia confuse. Kita akan cuba bantu. Okey. Sebab itu satu perubahan yang begitu ketara dalam Of kehidupan. course, sebab saya yakin dia mesti kena dah lama kan. Okey, tadi dia kata 6 bulan selepas melahirkan anak bongsu. Ada kaitan ke wanita selepas melahirkan ini dengan mendapat penyakit autoimun secara ringkasnya? Ya, sebab perubahan hormon macam saya cakap tadi, dia boleh menyebabkan perubahan pada sistem imun. Itu pengorbanannya ya. Ya Mungkin Allah. ada satu Okey, soalan sedikit terakhir kecil. untuk saya. Soalan terakhir untuk mereka yang memberikan palliative care kepada pesakit-pesakit mungkin yang tersayang dan sebagainya. Mungkin pesanan untuk mereka. Okey. So untuk penjaga biasanya pesakit autoimun ni memang sangat kronik lah dia sepanjang hayat tapi kita sebagai penjaga kita boleh bagi support moral support dan juga sometimes kita boleh bantu pesakit ni dengan menggalakkan dia mendapatkan nasihat yang betul sebab saya faham sekarang dengan keadaan internet ada banyak Dr. nasihat. Google. So walaupun kita faham kekangan contohnya doktor pakar yang mungkin tidak mencukupi tetapi saya yakin memang Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengajian Tinggi pun sedang berusaha kan untuk latih lebih ramai pakar supaya sama-sama bersama dengan penjaga kita boleh bekerjasama dan kita ada banyak support group sebenarnya di Malaysia. Doktor, sebelum kita tamatkan perbincangan kita, ada seorang lagi rakan di Facebook nak tanya. Jom sama-sama kita saksikan. Ini dia, Fatihah Ilya Ruslan. Boleh doktor ulas tentang penyakit HSP? Anak saya baru berusia 5 tahun. Baru-baru ni diserang HSP. Bolehkah penyakit ini berulang kembali? Terima kasih Puan Fatihah. Dengarkan. Silakan doktor. So HSP itu singkatan pada Henoch-Schönlein purpura. Dia melibatkan rash lah pada kulit. So untuk kanak-kanak kebarangkalian dia untuk berulang tu mungkin sedikit rendah lah. Tapi walau bagaimanapun dia masih lagi perlu pemantauan ya. Memang ada risiko untuk dia berulang. Tapi kena pantau lah. Kena pantau. Tapi rawatannya hanya topikal sajalah. Dia bergantung kepada tahap keterukan serangan penyakit. Pastinya konsultasi daripada doktor untuk apa yang terbaik kan. Sangat-sangat Okey, penting. terima kasih kita ucapkan. Hari ini perbincangan sangat cepat dan padat sebab kita nak masukkan segala info yang boleh sebanyak mungkin untuk anda fahami tentang penyakit autoimun ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Syahrul Sazliana Syaharir. Okey, pakar perunding rheumatologi dan perubatan Hospital Chancellor. Terima kasih doktor, terima kasih dan juga terima kasih kepada para penonton yang sudi mengutarakan soalan di laman Facebook kita. Teruskan berinteraksi dengan kita. Kita akan berehat seketika dan apabila kita kembali, doktor harap doktor boleh stay juga. Lepas ni kita bersama dengan Tina Turner Malaysia. Siapa tu? Kalau anda masih ingat, sekejap lagi kita akan sing along. Okey? Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini.